Kaki menghadap ke kiblat, Ustaz, bagaimana? Dalam mazhab Syafi'i ada keadaan yang menghadap kiblat itu haram, iaitu kencing menghadap kiblat, buang air besar menghadap kiblat. Sekiranya buang air besar dan kencing itu berlaku di tempat lapang, adapun di dalam tandas, maka ia tidak bagus. Di dalam bangunan yang bukan tandas, hukumnya makruh. Adapun di tempat lapang, contohnya buang air kat padang, tanpa ada apa-apa hadangan, maka hukumnya adalah haram. Kemudian menghadap kiblat itu, kiblat ni disebut dalam kitab sebagai, dipanggil apa? Kita panggil jihatun muazzamah. Dia merupakan arah yang agung, yang diperagungkan, yang dibesarkan, yang dihormati. Maka Nabi melarang daripada seorang itu, dia ketika semayang dia meludah ke arah kiblat. Kerana ketika dia semayang, dia seperti sedang bermunajat dengan Tuhannya. Adakah dia meludah ke hadapan? Kalau dia nak meludah ke kiri, maka hukumnya makruh. Dan kalau seseorang itu dia melunjurkan kaki ke arah kiblat dalam mazhab Syafi'i, oleh kerana tidak ada nas seperti nas yang ada dalam masalah kencing dan buang air besar, maka ulama Syafi'i tidak menghukumnya sebagai haram, tetapi dia adalah dikira khilaf adab. Dalam mazhab Hanafi hukumnya lah haram, maka kita seeloknya mengelakkannya. Kerana melunjur kaki ni, kalau dalam budaya Melayu ni kira biadab lah. Kita ni bapa, anak duduk lunjur kaki je. Apa kita anggap apa perbuatan tu? Perbuatan tu kita anggap biadab. Ya, samalah juga arah kiblat ini dipanggil arah muazzamah, yang diagungkan, maka kena tunjuk respect kepada arah tersebut. Diriwayatkan bahawasanya Imam Abu Hanifah ni hebat. Beliau ini kalau tidur tidak melunjur kaki, bukan tidur, tak tidur pun, duduk saja-saja pun, dia tidak akan melunjurkan kaki ke arah rumah ustaz dia. Rumah ustaz dia tu bukan sebelah rumah dia pun, tapi ini rumah ustaz saya. Ustaz saya ada kat sana. Saya menganggap tidak molek untuk saya lunjur kaki ke arah rumah beliau. Begitulah adab yang sepatutnya perlu ada dalam diri seorang Muslim. Ya, kan, tamu-tamu dia sebut bertanya, Ustaz, jika mandi hadas pula, adakah dibolehkan menghadap kiblat? Mungkin saya tambah sikit, Ustaz. Waktu kita wuduk, itu semua tu perlu menghadap kiblat juga, macam mana, Ustaz? Jadi wuduk ini adalah ibadat. Mandi hadas adalah ibadat. Ibadat. Bahkan ibadat mandi hadas ni lagi besar daripada wuduk. Ya. Sebab dia mengangkat hadas besar. Ya, betul. Maka kita nak menghadap mana? Soalan dia. Wuduk ni nak menghadap mana? Wuduk ni kita menghadap arah yang paling afdal, arah yang paling agung. Jadi arah yang paling agung apa? Kiblat. Maka wuduk menghadap kiblat, disunatkan. Mandi, kita ada empat penjuru, empat arah. Nak menghadap mana? Menghadap arah yang paling afdal. Maka arah yang paling afdal juga adalah arah kiblat. Itu kaedah dia, Ustaz, kan? Kita gunalah, semoga dapat berkat, kan, manfaat dalam ibadah kita di situ. Bahkan dinasihatkan kalau para pelajar, kalau dia boleh melazimi ketika baca buku, ketika mutalaah ke arah kiblat. Contohnya meja belajar dia, kalau dia boleh ejah menghadap kiblat, itu terbaik. Melazimi menghadap kiblat. Kalau kita tak ada apa-apa keperluan pada tempat yang bukan arah kiblat, ada keadaan tak boleh nak ejah, tapi yang boleh ejah, contohnya meja belajar kita dalam bilik itu boleh ejah ke arah kiblat, lazimilah menghadap ke arah kiblat. Khususnya dalam masjid, apatah lagi. Maka kerana kiblat itu dia ada nur dia, yang kita akan dapat faedah. Kalau satu orang tu dia belajar, dia biasakan diri menghadap ke arah kiblat, dia akan dapati nur yang akan cerahkan lagi hati dia dan fikiran dia, sehingga dia jadi mudah belajar. InsyaAllah. Semoga kita dapat berkat, kan?